Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih hifdhu wa ajlah bihi wa sawabihi إلى حضرة سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه وسلم وصلنا إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي الحامد محمد بن أحمد الغزالي وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ومن تصدق فيه ومن عبد الله فيه إن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali meneruskan pengajian kitab Ayyuhal Walad, nasihat-nasihat Al-Imam Ghazali, yang mana kita dah sampai kepada nasihat yang ke-8 ya. Tajuk nasihat ini, ilmu tanpa amalan ialah gila. Al-ilmu bila amal majnun. Ilmu tanpa amalan, tanpa diamalkan adalah gila. Sedia maklum bahawasanya ilmu merupakan satu bekalan yang sangat wajib dituntut oleh muslimin dan muslimat, dan ilmu lebih utama, lebih baik daripada harta. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu ini lebih utama, lebih baik daripada harta. Sebab kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu ini menjagamu daripada api neraka, daripada kebinasaan, daripada berbahaya, sedangkan awak mesti menjaga harta. Kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Sebab ilmu menjaga kita dan harta kita yang menjaganya. Jadi menyusahkan jadi. Al-ilmu yazku 'ala al-infaq wal malu tunkisuhun nafaqah. Ilmu ini akan terus bertambah bila dinafkahkan, bila diajarkan, dan harta akan habis bila digunakan. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Alasan ketiga kenapa ilmu ini lebih utama daripada harta. Yang kedua tadi, alasan kenapa ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu akan terus bertambah bila diajarkan, sedangkan harta bila digunakan akan berkurang. Alasan yang ketiga, ilmu hakimun. Ilmu adalah yang memutuskan, saya nak buat ke tak nak buat, ikut ilmunya. Ni boleh ke tak boleh, ikut ilmunya. Wal malu mahkumun alaih. Sedangkan harta akan dihukumi, didakwa, dituntut nantinya di akhirat. Akan tapi setakat ilmu ini adalah kemuliaan ilmu yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan Imam Ghazali mengingatkan, betul ilmu sangat mulia, tapi ilmu tidak diamalkan adalah gila.
Berkata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila. Yang ini perumpamaannya orang yang sibuk menghimpun ilmu itu sama dengan orang yang menghimpun peralatan. Peralatan apa? Contohnya, dia ada lahan, kita ada umur. Umur merupakan lahan bagi seseorang, yakni kesempatan untuk meraih keuntungan dan bekalan untuk kehidupan akhiratnya. Ada seorang yang memiliki lahan, dia mencari alat-alat untuk mengelola lahan tersebut. Macam mana boleh? Akhirnya dia beli cangkul, dia beli selain cangkul, parang contohnya, dan alat-alat yang lain. Kemudian selepas beli, dia cari ilmu lagi, alat lagi, dan tak buat mencangkul pun. Jadi lahan dia tak istilahnya alat-alat tadi dia tak bawa ke bendang dia, ke kebun dia. Istilahnya orang macam ni agak-agak betul ke tak betul orang ni. Sampai banyak dia punya cangkul kat rumah. Awak nak buat apa cangkul sampai ada 20 cangkul kat rumah ni? Nak buat muzium cangkul, parang sebanyak-banyaknya misalkan. Itulah perumpamaan orang yang ada ilmu dihimpun tapi tidak diamalkan. Jadi ibaratnya Imam Ghazali seperti itu, dikatakan gila. Orang suka menjahit, beli mesin jahit. Belum jahit, beli lagi mesin jahit. Satu bilik dah penuh, beli lagi, 2 bilik dah penuh. Satu rumah isi mesin jahit. Akhirnya orang bertanya, ini betul ke orang rumah ni? Asyik beli mesin jahit je, tak menjahit pun. Tidak menjahit. Oleh ilmu tanpa beramal adalah gila. Dan amal tanpa ilmu, dikatakan oleh Imam Ghazali, bila ilmu tanpa amal adalah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Orang beramal tapi tak ada ilmu, sia-sia jadinya. Masya Allah, semangat menjahit, tapi peralatan tak ada. Gunting tak ada, jarum tak ada, benang tak ada. Lepas tu dia nak buat baju, macam mana cara dia? Dikoyak. Tak ada ilmu. Kain dah ada, kain dah cantik, umur dah panjang, tapi beramal tanpa ilmu. Akhirnya buat kain, kononnya nak buat baju cantik, lalas sekali cara menjahit kainnya bukan dijahit, disambung. Cara menggunting, memotong kainnya bukan digunting tapi dikoyak. Agak-agak jadi tak kain tadi. Ustaz, ini hadiah untuk Ustaz. Saya penat sibuk, penat buat baju ni. Ustaz minta tolong buat kuliah. Oh, tak nak saya pakai. Ukuran pun tak pasti, jahitan pun sambung-sambung. Nanti saya pula yang dikatakan gila. Ustaz ni gila ke baju macam ni? Jadi amalan tanpa ilmu jadilah sia-sia. Jadi dua-dua kena ada. Orang yang beramal kena ada ilmu. Orang yang ada ilmu mesti beramal. Baik. Oleh sebab itu dikatakan sangat ramai orang yang semangat untuk solat, lalas sekali wuduknya tak sah. Wuduknya tak sah sebab tak ada ilmu dalam wuduknya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masa menjadi khalifah, Sayyidina Umar ni suka ronde di pasar-pasar. Bertanya kepada para muslimin yang berniaga di sana. Ditanya ilmu atau hukum hakam mengenai niaga. Sekiranya tak lepas daripada soalan Sayyidina Umar, suruh tutup kedainya. Takut kenapa? Takut berlaku riba nantinya. Sedia maklum, orang kalau tak tahu niaga, lalas sekali dia ingat tu betul padahal salah. Contohnya orang yang berniaga emas nan benda yang boleh riba kan, emas dan makanan. Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak.
Lepas tu makanan dengan makanan. Itu ada syarat-syarat tertentu dalam fikah. Istilahnya emas ni bila nak tukar dengan emas yang lain, ada 3 syarat. Bukan syarat jual beli halal ridha itu saja, tapi ada tambahan syaratnya. Yang pertama, berat daripada emas itu sendiri kena sama. Jadi kalau peniaga memiliki emas 100 gram, pembeli nak tukar emasnya juga mesti 100 gram. Kemudian syarat yang kedua, diserahkan barang tersebut di majlis akad. Bukan dia cakap macam ni, saya tukar emas saya dengan awak ya, tapi bang, emas saya di rumah, esok saya serahkan. Tak boleh. Penangguhan dalam penyerahan emas dan emas ni termasuk riba nantinya. Termasuk riba. Sama dengan membeli emas, menukar emas 100 gram dengan 100 gram ditukar dengan 120 gram lebih, ada kelebihan, ditukar walaupun ditambah duit, itu termasuk riba juga, ribal fadl. Ribal fadl. Riba ni kan ada 4 jenis. Ada riba gharat. Riba gharat ni riba pinjaman. Saya pinjam duit 1.000, dapat 1 bulan kena bayar 1.200. Pinjam duit, bukan beli barang kan, bukan beli barang. Kalau beli barang hutang, saya beli barang harga 1.200 tapi saya berangsur, itu tak ada riba. Akan tapi masalahnya saya pinjam duit tu dibagi kepada saya 1.000, kemudian saya kena bayar 1.200. Itu riba gharat, riba pinjaman. Itu riba juga. Ada ribal fadl. Riba ini riba yang tak sama beratnya. Sama emas, seperti emas tadi 100 gram ditukar dengan emas 120 gram. Walaupun yang satu baru, yang satu lama. Kemudian kena syarat yang kedua, syarat pertama tadi emasnya kena sama beratnya. Yang kedua kena serahkan dalam majlis akad ya. Kemudian yang ketiga kena cash. Yang ni tak boleh hutang. Emas dengan emas tak boleh hutang. Yang boleh itu kalau emas dengan duit. Saya beli emas awak dengan harga 10.000, tapi saya bayar minggu hadapan. Ini tak ada masalah. Tapi kalau hutang, maksudnya saya akan beli emas awak 100 gram ni dengan emas saya 100 gram, tapi saya akan serahkan emas saya 1 minggu daripada hari ini. Ini dihutang maksudnya. Jadi kena emas tu kena ada di majlis akad, kena diserahkan di akad, kemudian kena sama berat. Sayyidina Umar tanya benda-benda macam ni. Takutnya apa? Kalau tak lepas nanti jatuh kepada riba. Kebanyakan orang dia ingat kalau emas dan emas, saya ada emas 200 gram, nak beli emas baru, model dia lagi cantik, paling latest model dia, tapi beratnya setakat 150 gram. 200 dengan 150 gram. Owner dia cakap, penjual dia cakap, ini walaupun agak ringan, lebih ringan 50 gram, tapi model baru. Jadi tuan kena tambah. Tak ayat tambah pun dah riba. Tak ayat tambah pun riba. Kalau yang tokey sana ustaz, yang tambah 50 gram, kan saya 200, dia 100,5. Jadi kan kurangnya 50 gram. Dia nak top up yang 50 gram kepada saya. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Cara dia terus macam mana ustaz saya nak tukar model baru? Ya jual saja terus dulu. Jual, saya punya ni 200 gram tu jual kepada tokey tu. Berapa harganya? Katakanlah 20.000. Kemudian selepas saya dapat 20.000 cash ke atau dia akan hutang, baru saya beli model baru tadi. Berapa yang model baru? 25.000 misalkan. Maknanya saya akan keluarkan duit 5.000 ditambah duit yang saya terima 20.000 menjadi 25.000. Baru tak riba sekarang. Jadi memang kena ada ilmu. Kalau terus tukar direct macam tu saja, satu akad, itu boleh jatuh kepada riba. Jadi alhasil ilmu tanpa beramal sangat berbahaya. Sayyidina Umar sangat perhatian dengan bab ini. Masya-Allah. Oleh itu dikatakan pernah seseorang datang satu kampung ni. Dia pakai pakaian ulama, pakai jubah, pakai serban. Akhirnya di kampung tersebut dia imam solat.
Selepas imam solat, dia ada orang bagi tahu dia, wahai Syekh, ya, penduduk kami baru sebentar tadi ada yang mati. Kami minta berkat Syekh, mohon Syekh mandikan jenazah tersebut. Padahal imam tu tak tahu cara mandikan jenazah, tapi pakaian dia masya-Allah. Akhirnya di mana jenazah tersebut? Oh, di kampung ni Syekh, di kampung sini, tapi kita jalan mungkin 5 minit saja. Akhirnya jalan pergi sana. Kata Syekh tadi, sebab dia takut takut terkantuk, dia tak tahu mandi jenazah, kalian semua duduk luar semua. Ya, tutup kan. Ditutup semua. Lepas tu bertepatan tempat mandinya tu di sebelah sungai, di pinggir sungai macam tu. Jadi saya tu macam mandikan basuh baju macam tu. Dibasuh, licin kena sabun, disabun betul-betul, disabun, licin jatuh kat sungai jenazah tu. Sungai bukan sungai kecil, sungai besar. Kata Syekh, wah kalang kabut Syekh. Kan orang mandikan tu kena ada penolong dia, bukan kita macam basuh seluar kita atau jubah kita kena gosok apa semua. Dan kena dudukkan, kena ada caranya istilahnya. Tapi Syekh ini dah malu dengan jubahnya, dan digosok-gosok licin masuk ke dalam sungai, lala sekali dia keluar, Allah dia menyebut macam tu. Kenapa ya Syekh? Kenapa ya Syekh? Mayat ini, jenazah ini yang saya mandikan ini wali daripada wali-wali Allah. Kenapa? Malaikat telah mengambilnya ke langit. Padahal jatuh kat sungai sana. Ni berbahaya je ni. Celaka. Orang makmum apa semua tak tahu nak jadi imam apa semua. Kan banyak yang berlaku kan. Solat jenazah suruh jadi imam pun ada juga. Nampak alim solat jenazah suruh jadi imam. Imam ada rukuknya. Jadi takbir pertama ada rukuk, ada sujud. Makmum dah kelam kabut, tak pernah solat jenazah macam ni. Akhirnya rakaat kedua pun sama, rukuk, sujud, iktidal. Kemudian ketiga pun sama sampai salam. Ditanya oleh makmumnya, ya Syekh, ya imam, kenapa solat jenazah ada rukuk sujudnya? Oh, selalunya kami solat tak ada, dikatakan oleh makmumnya. Dengan pandai dia menjawab, yang tak pakai sujud dan rukuk tadi kalau dosanya sedikit. Jadi kalau dosanya banyak jenazah ni, kita kena rukuk dan sujud kan, supaya Allah mengampuni dosa jenazah kan. Semua jahil mengenai ilmu, setakat ikut-ikut sahaja, sangat berbahaya istilahnya. Oleh sebab itu kita belajar, ada ilmu, alhamdulillah, kena amalkan ilmunya. Bukan jangan amalkan yang solat-solat saja yang kita dah tahu, tapi rukun-rukun solat pun kena tahu juga. Tak sedikit orang yang berwuduk, wuduknya tak sah. Sebab kenapa? Sebab bahagian muka tak dia basuh semuanya. Kita ni muka ni kan antara telinga ke telinga, cuping telinga ni ke cuping telinga. Kemudian tempat tumbuhnya rambut di dahi sampai ni dagu. Ni semua muka. Dan seluruh kawasan muka wajib dibasuh beserta apa yang ada di kawasan muka itu sendiri. Rambut ke, ada misai panjang, ada janggut panjang, kena basuh. Misai dia panjang sangat sampai ke leher dia kena basuh. Sebab kenapa? Sebab misainya tumbuh di tempat wajah, kena basuh juga. Sekben perempuan atau laki-laki yang rambut panjang, yang di depan telinga ni, yang kita kan ada sekben ni. Tapi kalau laki dia tak bela, tak panjang. Kalau perempuan ada sekben dia. Sekben tu bila tumbuh di kawasan wajah, maka masuk wajah, kena basuh. Jangan tolak kat belakang. Bila tolak ke belakang, maknanya muka awak ke belakang, maksudnya tak terbasuh semuanya. Oleh sebahagian perempuan dipotong dia punya ni, tak panjang-panjang sangat tak ni. Jadi tengok kalau wuduk ya, muka mana, apa yang ada muka, bulu ke apa semua kena basuh. Kalau tak nanti akan sia-sia. Baik. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Ya. Ilmu sahaja tak boleh menjauhkan kita daripada maksiat. Memang ilmu yang perlu kita cari adalah ilmu yang membuat kita benci kepada maksiat.
Bukan setakat ilmu pengetahuan saja, tak. Tapi ilmu yang membuat kita tak suka buat maksiat, kita benci buat maksiat. Bukan ilmu yang semakin kita suka buat maksiat. Apa maksiat? Benci sesama mukmin. Ada ilmu yang mengajarkan kebencian. Ada apa kita nak belajar ilmu seperti ini? Ilmu yang saling membenci, ya? Membenci, menyalahkan. Bahkan ilmu yang mengajarkan mengumpat contohnya, ya? Mengutuk orang. Padahal kita tak tahu orang itu dah taubat ke belum. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang pernah kita kongsikan cerita ini. Akhirnya perempuan ini pun dirajam oleh Nabi Muhammad SAW. Melakukan perzinahan, dirajam. Ada sebagian sahabat yang berbicara buruk selepas kematiannya. Nabi mendengar pembicaraan tersebut, Nabi mengutuknya. Nabi menyalahkan sahabat, wahai sahabat, ketahuilah perempuan yang sudah kita rajam ini sudah berada di surga. Istilahnya sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kalian nak mengumpat dia sedangkan dia dalam ridha Allah dan kalian mencari dosa Allah Subhanahu wa taala? Kita ilmu-ilmu yang menjauhkan kita dari maksiat ini sangat penting. Sebab kenapa? Sebab dengan ilmu kita semakin semangat pula mengumpat orang. Tapi ustaz, memang orang ni pencuri lah ustaz. Saya tak puas hati kalau tak cakap dia. Ente cakap, ente dah kena scam dah. Pahala ente hilang semua. Pahala ente hilang. Oh, ini masuk berita, ini ambil duit macam ni, ini rasuah macam ni istilahnya. Kita cakap. Kita tak tahu duit itu dikembalikan atau tak, dia dah taubat diterima oleh Allah atau tidak. Kita yang tahunya kita buat dosa, mengutuk sesama muslim. Dan kita tak tahu itu betul ke tak akhirnya, tapi kita suka mengumpatnya, kita suka mencacinya sama-sama, menggelaknya. Gelaknya. Alhasil memang ilmu tak semua ilmu yang sangat perlu dicari, tapi ilmu yang menjauhkan kita dari maksiat sangat dicari. Sebab kalau tengok mulut ni memang tak boleh diam sudah. Kalau tengok orang yang besar sangat, pasti mulut nak cakap berapa kilo satu hari masak isteri dia untuk suami ni. Macam mana kalau nak raya dia? Berapa saiz saiz baju Melayu dia misalkan. Ini tak ada kerja ni orang macam ni. Mencari keburukan orang lain dan tak nampak keburukan dia. Alhasil bukan keburukan yang nampak saja, lebih-lebih kalau berjamaah. Berjamaah apa? Membawang. Membawang ni, kalau bawang tu dimakan makruh sebab baunya, tapi kalau membawang tu haram hukumnya. Membawang ni haram. Jangan supaya mengumpat muslim dia, tapi ahli maksiat ustaz menampakkan tak perlu diumpat, kita dapat fadilah pun, kita tak dapat pahala mengumpat dia. Baik tajuk yang lain, tajuk kuda, tajuk kambing mahal lah hari ini, atau kucing, durian susah nak dapat, itu tak ada masalah, tak dosa gitu. Daripada kita nak mengumpat sesama muslim. Lalu sekali kita kenapa kena scam ni? Lalu sekali pahalanya diambil dan diberikan kepada orang tersebut. Naudzubillah min zalik. Dan ilmu ini belum dapat menjauhkan kita daripada perbuatan maksiat dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Imam Ghazali mengingatkan ilmu sahaja tak dapat memasukkan kita dalam surga, kena beramal. Ilmu sahaja tidak dapat menjauhkan kita daripada api neraka. Maknanya macam mana? Maknanya memang ilmu yang perlu kita cari adalah ilmu yang boleh membuat kita semangat mencari rahmat Allah, kemudian mengamalkannya. Kemudian ilmu yang boleh menjauhkan kita daripada neraka, dan juga kita menjauhi perbuatan tersebut. Ya, bukan setakat banyak ilmu. Sebab kenapa? Syaitan ini bukan orang jahil, bukan orang jahil atau bodoh. Syaitan ini, syaitan alim. Syaitan ini iblis ni. Iblis ni alim, ahli ibadah. Akan tapi tak nak iman dengan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi Adam alaihissalam, tak nak hormat kepadanya. Akhirnya keimanan dia tercederai atau tak sah.
iman daripada syaitan, lala sekali dia menjadi terkutuk dan dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhasil manusia akan mulia dengan ilmu dan amalnya. Ilmu saja tak cukup, amal saja tak cukup. Manusia tak akan mulia dengan kekayaannya. Kalau mulia dengan kekayaannya susah nantinya. Tapi lala sekali orang-orang kaya yang lupa kepada Allah SWT, tak beriman kepada Allah, banyak membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaannya, ya kawan dia Qarun. Qarun. Ada apa kita kaya-kaya nak jadi teman Qarun di akhirat, di neraka? Bagi orang-orang yang memiliki pangkat, seorang raja, orang besar, memiliki pangkat tapi tak iman, tak amanah, bahkan dia zalim dengan kekuasaannya, dia lala sekali kawan dia Fir'aun. Ada apa kita nak pangkat tinggi bila kawan dia Fir'aun nanti di akhirat? Orang yang mulia, orang yang ada ilmu, mengamalkan ilmunya, dan orang yang mulia juga adalah orang yang sentiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berilmu bukan zakat untuk mencari perhatian manusia. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang kau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat atau di dalam kubur nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ini surah As-Sajadah yang selalu kita baca pada hari Jumaat. Ini ratapan ahli neraka, yang mana mereka meratap menyesali, wahai Tuhanku, ya Allah, kami telah melihat siksa kubur, kami telah melihat kesulitan hari kiamat, wa sami'na, dan kami juga mendengar jeritan-jeritan orang tersiksa, farji'na na'mal solihan, kembalikan kami ya Allah, kerana kami akan beramal soleh. Ini ratapan yang memang pasti terjadi nanti di hari kiamat. Imam Ghazali mengingatkan jangan sampai kita ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu. Bila dah tahu benda ni haram, ya haram. Tak boleh kita nak cari ayat halal, ada khilaf, tak, haram sudah. Kalau Allah katakan membuka aurat tu haram, ya haram buka aurat. Kalau Allah katakan riba tu haram, ya riba, haram riba tu. Dan seterusnya. Seperti juga orang yang tak pernah merasa dirinya salah, sampai-sampai dia tak pernah membetulkan dirinya terhadap kesalahannya yang dah lalu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang merasa salah terus kembali kepada jalan yang benar. Kita manusia adalah manusia yang sifatnya salah dan lupa. Tapi sebaik-baiknya orang yang salah adalah minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang disuruh untuk bertaubat, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat taubat saja. Bertaubat yang bukan setakat taubat daripada maksiat. Bahkan orang yang taat pun kadang perlu taubat. Ada kekurangan dalam ibadahnya, ada kurang ikhlasnya dalam sedekahnya, dalam jenis ketaataannya, dan itu semuanya perlu ditaubati. Oleh dalam doa wuduk kita disunahkan baca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Mula-mula Allahumma ja'alni minat tawwabin. Tawwabin ini diambil daripada firman Allah SWT, innallaha yuhibbul tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin wa innallaha yuhibbut tawwabin. Allah ini suka, cinta kepada orang yang suka bertaubat. Buat salah taubat, buat salah taubat, ada kurang taubat, suka taubat. Ini yang dicintai oleh Allah SWT. Dan orang yang suka taubat otomatik nantinya akan terus menjadi kekasih Allah SWT. At-ta'ib minaz zambi habibullah. Orang yang taubat daripada dosanya kekasih Allah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala.
yakni daripada musuh, orang yang membangkang sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang taubat, kalau kita nak cepat jadi kekasih Allah, suka bertaubat. Suka bertaubat. Kadang kenapa? Kadang kita ni menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan dalam syarah Aqidatul Awam, ya. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah sakit gigi pada satu masanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa, yakni menyuruh Nabi Musa ketika Nabi Musa ini mengeluh kepada Allah SWT, bukan mengeluh, meminta kepada Allah, ya Allah bagi aku obat untuk sakit gigiku. Allah menyuruh ambil ambil tumbuhan ni, tumbuk kemudian letak di gigimu, insya-Allah sembuh. Ya, ini akan sembuh nanti. Akhirnya Nabi Musa cari tumbuhan tersebut, ditumbuknya, dia letak dalam giginya, sembuh. Lama sembuh, kemudian sakit lagi. Ketika sakit kali kedua, Nabi Musa tak minta kepada Allah. Dia terus cari tumbuhan tersebut, dia tumbuk, dia letak di giginya, tak sembuh. Yang mula-mula sembuh, yang kedua tak sembuh. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, kenapa yang kali ini tak sembuh? Pada masa hari itu sembuh. Allah SWT berfirman kepada Musa, ya Musa, bila pertama kali engkau minta kesembuhan daripadaku, tapi engkau sekarang bersandar kepada obat atau tumbuhan tersebut. Kita selalunya kalau dah istilahnya sesuai dengan satu obat ni, tak baca bismillah sudah. Sepatutnya kan orang sakit ini memang dia perlu ke hospital, dia perlu pergi klinik, dia perlu makan obat. Tapi yang pertama kali dibuat bila sakit adalah minta sembuh kepada Allah. Ya Allah Asy-Syafi, ya Allah wahai penyembuh. Saya sakit ya Allah, sekarang saya nak minta sembuh. Ikhtiar, baru ikhtiar dia. Jadi Allah SWT jadikan apa? Satu. Bukan sakit saja, kerja saja. Orang mula niaga minta kepada Allah, solat hajat. Masya Allah berjaya. Niaga kali kedua, ketiga, keempat dah nampak dia profesional sudah. Tak perlu minta kepada Allah sudah. Tak ada solat hajat lagi, terus buka kedai. Dia pandai-pandai lah idea dia marketing dia dah pandai apa semuanya. Jadi Allah SWT diketepikan. Nauzubillah. Dan perkara tersebut perlu dibetulkan dan perlu ditaubati. Perlu ditaubati. Istilahnya kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang berlaku, Allah nombor satu. Kita nak bersyukur, yang perlu disyukuri Allah dahulu. Kita nak mengeluh atau kita nak nak berobat atau nak usaha, jadikan usaha tersebut minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikatakan oleh Imam Ghazali menjadi orang-orang yang menyesali di hari kiamat, sampai-sampai dia berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar, kembalikan kami supaya kami beramal soleh. Apa jawapan Allah SWT nanti kepada orang yang berkata ini? Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana? Kenapa nak balik ke dunia? Sedangkan engkau baru saja datang dari sana. Dan semua orang-orang yang amalnya kurang dan tahu akan celaka nantinya akan mengatakan perkara yang sama. Dan kita sama-sama menjaga diri kita, jangan sampai perkataan ini keluar daripada mulut kita di hari nanti. Usahakan segala amal ibadah kita didasari ilmu, dan segala amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah ikut hawa nafsu. Jangan ibadah ikut hawa nafsu. Ikut sunnah Rasulullah SAW, ikut panduan atau arahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh ibadah yang ikut hawa nafsu macam mana, Ustaz? Contoh yang paling sering berlaku, ada orang yang suka puasa sunnah. Dia puasa, ada yang puasa Daud, ada puasa Isnin, ada puasa Khamis. Pada satu masanya, time dia puasa ini, dia mau tak mau datang ke rumah orang kawannya atau datang kenduri. Akhirnya tuan rumah menghidangkan makanan kepadanya, sedangkan dia tengah berpuasa. Sekarang kita ikut ilmu kita, ikut ajaran Nabi Muhammad SAW.
Kita tahu bahwasanya puasa sunnah ni boleh dibatalkan, lebih-lebih untuk meraihkan tuan rumah yang telah menghidangkan makanan kepada kita. Jangan ikut hawa nafsu. Tuan rumah sibuk-sibuk masak, ya, penat masak, kita lalas sekali dah masak, dah siap, dia sampai ke rumahnya, saya puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Ikut hawa nafsu. Jangan. Lepas apa Ustaz? Makanlah. Batalkan puasanya. Lepas tu saya tak dapat pahala puasa Ustaz. Dapat pahala puasa sebab awak ikut sunnah Nabi dan awak kenyang. Jadi puasanya sampai pukul 9 sahaja pagi, tapi pahalanya full. Pahalanya sampai maghrib. Istilahnya jangan ikut hawa nafsu kalau ibadah. Suka pergi umrah, nak katakan banyak duit. Suka pergi umrah, nak katakan istiqamah setiap tahunnya. Pada satu masanya duit ngam-ngam pergi umrah. Dan pada waktu yang sama orang tua kita, mak ayah kita atau nenek atuk kita sakit, perlu biaya. Jangan ikut nafsu. Cancel umrahnya, ambil duitnya, berikan kepada mak ayah kita. Jangan nak cari nama dengan ibadah, tapi cari pahala. Kalau kita memang nak ibadah betul-betul, cancel umrah, beri mak ayah, pahalanya lebih besar daripada umrah, bahkan lebih besar daripada haji. Sebab mak ayah kita memerlukan biaya. Jangan biarkan ibu bapa kita kelaparan, sedangkan kita asyik haji dengan menggunakan duit, pergi umrah, ziarah, macam-macam lah dia punya jenis. Padahal keluarganya memerlukan biaya. Istilahnya kita beramal dengan ilmu macam mana? Ilmu cari, ibadah ini cari yang lebih afdalnya. Cari yang lebih afdal. Jangan setakat beramal saja, tak, cari yang lebih utama. Jangan ikut hawa nafsu. Baik. Ada juga seseorang yang kononnya ahli ibadah. Ini orang Maroko, orang Maghrib, orang Maghribi. Jadi dia ini merasa dirinya perlu uzlah, perlu khulwah. Jadi dia nak ibadah terus untuk Allah dalam kehidupannya, tapi dengan tanpa ilmu. Sehinggalah dia naik ke atas bukit menyendiri, kemudian mengendarai atau membawa keldai betina. Keldai betina. Akhirnya dia khulwah kat sana. Lama tak keluar. 1 bulan, 2 bulan. Tak wajib, tak solat Jumaat ke Ustaz? Ya, kalau tempat tu tak ada solat Jumaat, mungkin tak wajib. Kan solat Jumaat ni wajib bila kita berada di perkampungan yang ada solat Jumaat. Tapi kalau kita tengah hutan, tak dengar apa-apa, nak solat Jumaat kat mana kita? Jadi dia memang menyendiri. Lala sekali berapa bulan, berapa tahun, orang kampung dia pun cari dia, kat mana orang ni? Khulwat. Ditengok, oh tengah ibadah, diziarahi. Selepas dia ziarahi, Masya Allah, ente ibadah sangat lama. Kemudian saya pelik, kenapa keldai awak ni boleh ada anak, padahal tak ada keldai jantan kat sini? Dia kata, oh keldai tu, saya keldai betina, memang saya untuk pelampiasan nafsu. Jadi kalau manusia saya nak bagi nafkah susah. Kalau keldai ini kan istilahnya berzina kalau manusia. Kalau keldai dia ingat tak zina, padahal itu sama saja. Sebab tak ada ilmu, dia fikir menaiki, bukan setakat menaiki ya. Ini bergaul dengan keldai ini benda yang tak dosa. Sebab itu adalah binatang keldai ini. Akhirnya apa? Bertahun-tahun dia kalau nafsu ya naik keldai itu. Lepas tu apa? Ibadah. Akhirnya isyak sudah. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah sama-sama kita mencari ilmu tentang amal ibadah yang kita laksanakan. Nak pergi umrah, cari ilmu betul-betul umrahnya, kemudian terus diamalkan. Ada salah silap, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.